digital. Didik TV KPM. Hello, hai, Assalamualaikum kepada adik-adik dan juga calon-calon SPM 2021 yang sedang menonton sekarang ini. Ini dia Road to Success SPM 2021. Bersama Akak Eli Arifin hari ini akan menemani adik-adik untuk kita belajar sama-sama macam mana nak jawab kertas peperiksaan subjek reka bentuk grafik digital. Menarik sangat subjek ni sebab zaman Akak Eli dulu mana ada grafik-grafik ni semua. Okey, jadi kita nak berkenalan dulu dengan guru yang akan mengajar subjek ini. Jom kita saksikan profilnya. Alright, itu dia cikgu yang cantik manis hari ini. Cikgu Yani, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, cikgu, sebelum tu saya nak tanya cikgu, mungkin cikgu boleh berkenalan ataupun memperkenalkan diri cikgu kepada adik-adik yang sedang menonton sekarang ini. Okey, nama saya Cikgu Samsuriani binti Ismail. Okey, boleh panggil Cikgu Yani. So, saya mengajar subjek grafik ni sudah hampir 16 tahun. Wow. So, first posting terus mengajar subjek grafik. Wow. Sampailah ke hari ini. Jadi cikgu memang belajar subjek itulah. Masa study dulu memang belajar subjek ni. So, grade pun dalam subjek ni. Mengajar sekarang pun dalam subjek yang sama. Okey. Kenapa pentingnya subjek grafik ni? Okey, pentingnya subjek grafik ni, satunya dia dapat melahirkan pelajar yang kreatif, yang inovatif, kan. Di samping kita dapat membantu, sebenarnya membantu boleh meningkatkan ekonomi negara juga. Betul, betul. Kan. Alright. Okey, jadi itulah kepentingan antara belajar subjek grafik ni. Baiklah cikgu, boleh kita ke meja sakti kita dulu? Okey, boleh. Okey, dan sebelum itu saya nak ingatkan kepada adik-adik kita kena ada penjarakan sosial. Betul. Kita kena ada kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan juga memakai pelitup muka setiap kali kita nak keluar dari rumah. Jadi saya akan sanitasi tangan saya dulu, boleh cikgu? Okey. Kemudian cikgu punya turn pula. Okey. Dan lepas tu macam biasalah kita bukalah kita punya pelitup muka ni. Barulah senang kita nak bercakap sikit cikgu kan. Simpan dalam bekas untuk menjaga kebersihan. Baik, okey. Ya, baik. Okey cikgu. Kita nak saksikan dulu Vox Pop tentang pendapat pelajar tentang subjek ni. Boleh cikgu? Boleh, silakan. Okey, mari kita saksikan. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Hai, nama saya Muhammad Aidi Hakim Ibu Muhammad Dairul dari SMK Haji Syariman. Saya meminati subjek reka bentuk grafik kerana ia dapat membantu perniagaan opah saya. Topik yang saya minat ialah identity corporate kerana saya dapat belajar dan dapat menghasilkan identity corporate serta banner. Melalui ini, perniagaan opah saya dapat disebar luas. Saya Emilia Ida Natasha dari SMK Raja Syariman. Saya suka subjek grafik kerana saya amat meminati edit gambar di perisian Photoshop dan Freehand. Saya juga berharap saya dapat menyambung pelajaran di universiti dalam kos reka bentuk grafik. Assalamualaikum, saya Hanif Nasrul bin Abdul Latif daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Syariman. Sepanjang saya belajar reka bentuk grafik, saya amat minat dalam topik fotografi. Ini kerana saya dapat mempelajari pelbagai perkara seperti komponen kamera, kaedah untuk menghasilkan gambar yang cantik dan kreatif dan sebagainya. Selain itu, ia dapat memberi peluang pekerjaan kepada saya apabila saya tamat sekolah nanti. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali di Road to Success SPM 2021 bersama Ellie Arifin di sini. Ya, hari ini kita akan belajar macam mana nak jawab kertas peperiksaan SPM. Subjeknya reka bentuk grafik digital. Wow, kalau zaman sekolah dulu Ellie ada subjek ni memang dah skor awal-awal dah. Tapi untungnya ada adik sebab hari ini kita akan bersama dengan Cikgu Yani yang akan berkongsi tips macam mana nak jawab kertas peperiksaan ni dengan berkesan dan lebih pantas dan mudah. Tapi sebelum itu Cikgu, kita nak berkenalan dulu dengan murid-murid cikgu yang ada dalam talian ni. Boleh? Boleh, silakan. Okey, siapakah bodyguard yang cikgu bawa kali ni? Jom kita saksikan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Syahriman Perak ya cikgu? Ya, saya. Ni dia. Bodyguard cikgu yang bijak-bijak belaka ni. Okey, cikgu boleh kenalkan seorang-seorang? Okey, yang pertama, Nur Hazira. Okey, boleh buka mic, kenalkan diri. Nama saya Nazira. Daripada kelas 5 Cemerlang. 5 Cemerlang. Saya Sekolah Kebangsaan, sekolah samalah ya, Raja Syahriman Perak kan? Okey, terima kasih Hazira. Seterusnya cikgu? Okey, seterusnya kita ada yang handsome tu, Hanif Nasrul. Terima kasih cikgu. Hai, saya Hanif Nasrul. Okey, daripada kelas? 5 Cemerlang juga. 5 Cemerlang. Alright, terima kasih. Okey, seterusnya cikgu? Okey, yang comel tu, ujung sana, Izzah. Izzah. Ada ke audio Izzah tu? Izzah, mungkin boleh dekat sikit dengan mikrofon. Dia tersorok. Dekat lagi. Keluarkan headphone awak tu, awak letak dekat mulut awak. Yes. Dia tersorok tu. Okey. Okey, disconnect awak punya headphone tu daripada komputer. Sementara Hazira, okey, boleh Hazira? Alright. Boleh. Tu dia. Dengar suara comel dia. Okey, boleh? Kenalkan diri. Hazira. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan pelajar yang seterusnya dulu, cikgu. Okey, yang seterusnya adalah kita ada Suhaila. Hai, nama saya Syuhaila dari kelas 5 Cemerlang. Okey, dan yang Okey, dan terakhir adalah Aklan. Hello, Aklan. Okey, saya rasa masing-masing pun ada masalah teknikal dari segi audio. Tak apa, kita kejap lagi kita berurusan dengan mereka ni. Nampak? Bergegar-gegar studio ni. Okey, cikgu. Cikgu boleh mulakan pembelajaran cikgu untuk subjek kita hari ini untuk tingkatan 4 ya? Yes. Modul 2. Modul 2 Asas Rekaan Grafik. Alright. Okay, terima kasih Ellie. Okey, terima kasih. Okey, anak-anak murid pastikan dah bersedia. Kita akan mulakan pengajaran hari ini. Okey, so cikgu akan mengajar bagi tajuk modul 2 Asas Rekaan Grafik. Okey, dalam Asas Rekaan Grafik ni kita ada 4 topik iaitu elemen dan prinsip rekaan. Okay, teori warna, asas reka letak dan juga proses reka bentuk grafik. Okay. Tapi untuk hari ini, cikgu akan menerangkan tajuk elemen dan prinsip rekaan grafik sebab untuk tajuk ni Ellie, sangat penting dalam rekaan grafik sebab apa saja karya yang kita nak hasilkan, even kita nak hasilkan logo ke, kulit majalah ke, packaging ke, kita mesti kena mengaplikasikan prinsip dan elemen rekaan. Okey, so kita tengok apa yang ada dalam elemen rekaan ni. Okey, memandangkan ini adalah modul pengulangan. Kita ulang kaji dengan pelajar tingkatan 5 yang akan mengambil peperiksaan SPM nanti. Cikgu nak uji diorang ni dah sedia ke belum? Okey. So, elemen rekaan ada berapa perkara? Siapa nak cuba jawab? Ada tak yang nak cuba jawab? Okey, Hanif. Good boy. Right. Ya. Elemen rekaan ada 6 iaitu garisan, rupa, bentuk, jalinan dan warna. Okey. So, kita tengok betul tak? So Wah, ada 6 hebat elemen lah dia. rekaan. Ya, okey. Nampak dah bersedia dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? Alright.
So, 6 elemen rekaan, kita ada garisan, warna, bentuk, rupa, ruang dan jalinan. Okey, cikgu nak bagi tips macam mana kita nak mengingat 6 elemen rekaan ni. Okey, so caranya mudah, kita ringkaskan ke 6 elemen rekaan ni dan kita jadikan dia satu ayat yang kita mudah ingat. Contohnya, Gani rimas betul jadi Raja Wang. So Gani ini kita nampak ada huruf G. G ini kita akan represent sebagai garisan. Okey, R dia mewakili rupa. Okey, B dia mewakili bentuk. Alright, J mewakili jalinan, R mewakili ruang dan juga W Wang mewakili warna. Okey, so itu tipsnya. Alright, sangat mudah untuk pelajar mengingatilah, menghafal dan juga mengaplikasi. Kena faham dan tahu menggunakannya. Okey, so kita pergi kepada elemen garisan. Okey, garisan dia adalah satu siri titik yang bersambung. Okey, apa yang dikatakan titik bersambung? Contoh, kalau saya lukis satu titik dan cikgu sambungkan dua titik ini, so dia menjadi satu garisan. Okey, so garisan dia ada pelbagai jenis. Alright, ada jenis nipis, jenis tebal, melengkung, alright, dan sebagainya. Alright, so tanpa kita sedari, okey, garisan ni ada di sekeliling kita. Okey, dalam alam semula jadi mahupun pada objek buatan manusia. Contohnya kalau kita tengok pada gambar ni, gambar daun dan juga gambar basikal kan. Okey, so di mana penggunaan jenis elemen rekaannya? So, cikgu nak tanya, ada tak yang boleh menjawab? Siapa nak cuba menjawab? Okey, Izzah? Gambar daun ni, garisan apa yang digunakan? Bahagian daun. Garisan melengkung. Garisan melengkung. Okey, betul tak kita tengok? Okey, kita nampak cikgu lukis. Oh, ada garisan melengkung. Cikgu lukis urat daun ni, ada garisan melengkung. Betul. Alright, untuk basikal di mana jenis garisan digunakan? Apa jenisnya? Garisan berpancar. Garisan berpancar di mana, Izzah? Di tayar. Tayar basikal. Yes, di jejari tayar ni kan. Okey, kita nampak dia ada garisan berpancar. Okey, bagus Izzah. Right. Okey, next seterusnya. Okey, kita tengok pula fungsi garisan. Okay, fungsi garisan dia dapat menimbulkan rupa. Okay, dapat menimbulkan ilusi cahaya dan bayang, dapat wujudkan ruang, menghasilkan jalinan, menghasilkan motif pada reka corak dan juga mewujudkan tona. Kalau kita tengok, okay, di mana pada gambar raja ni, di mana dia dapat garisan dapat menimbulkan ilusi cahaya dan bayang. Okay, kita tengok dekat bahagian bawah ni, nampak bayang kan? Nampak kesan bayang kan? Okay. Alright, so dia menggunakan garisan tebal dekat bahagian bawah ni untuk mewujudkan kesan bayang. Alright. So begitu juga dengan garisan dapat menimbulkan jalinan. Kalau tengok pada tekstur kain canvas kasut ni, dia menggunakan jalinan. Alright. So begitu juga dengan garisan dapat mewujudkan ruang. Kalau garisan yang nipis, dia akan menunjukkan jarak yang jauh. Kalau garisan tebal, dia akan menunjukkan yang paling dekat. Alright. Okay, seterusnya, okey, kita masuk kepada elemen yang kedua iaitu elemen rupa. Okey, rupa ialah hasil pertemuan hujung garisan dengan permulaannya. Okey, macam mana tu? Katalah cikgu mula lukis garisan di sini. Alright, dan cikgu nak berhenti kat mana? Cikgu berhenti di sini kan? Alamak, dia dah connect pula. Okey. Saya dah dapat hasil rupa. Okey? So, rupa adalah kawasan yang rata. Alright, dilingkari oleh satu garisan luar dan tidak mempunyai jisim serta bersifat 2D. Okey, maksudnya rupa ni dia tak ada permukaan, dia ada satu permukaan saja. Alright, dan dia tak ada bayang. Okey, kalau kita tengok gambar kucing ni, lingkaran kucing ni kita tak nampak mata, mulut, kita tak nampak. So, kita cuma nampak lingkaran luar sahaja. So, itu adalah rupa kucing. Ini adalah rupa kapal terbang. Alright. Okey, rupa terdiri daripada dua kategori, iaitu rupa geometrik dan juga rupa organik. Okey, cikgu nak tanya, apa yang dikatakan dengan rupa geometrik? Oh, semua dah hilang. Semua dah hilang. Okey, kalau dah hilang tak apa, cikgu terangkan. Alright. So, rupa geometri ni ia adalah bersifat
bersifat, dia mempunyai sudut. Okey, mempunyai sudut dan dia tidak ada sempadan. Okey, kalau rupa organik pula dia berbentuk bebas. Okey, berbentuk bebas dan dia tidak ada sempadan. Okey, contohnya kita tengok kalau rupa geometrik, setiap rupa ni dia ada sudut dia. Kalau rupa organik dia berbentuk bebas. Alright? Seterusnya, rupa dia terbahagi kepada dua, rupa positif dan juga rupa negatif. Rupa positif ni yang mana? Kalau Yang kita putih. tengok, yang bahagian dalam ni Eli. Yang bahagian dalam ni ini adalah rupa positif. Okey, yang luar ni ini adalah yang negatif. Alright? Okey. So, alright. Seterusnya, fungsi rupa. Kita tengok fungsi rupa. Apa fungsi rupa ni? Rupa dia dapat menghasilkan lambang seperti logo ataupun simbol. Kalau kita tengok rupa, simbol apa ni Eli? Simbol dilarang masuk. Dilarang masuk kan. Simbol larangan. Alright. So dengan simbol ni kita faham tak maksud dia? Faham. Mudah tak? Faham. Mudah faham kan? Okey, so fungsi rupa juga dia dapat menghasilkan muka type. Okey, muka type ni ada pelbagai jenis muka type yang kita boleh hasilkan dan dia dapat dihasilkan dalam pelbagai gaya. Alright, dan seterusnya dia dapat menghasilkan corak. Okey, daripada corak diamond ni dapatlah menghasilkan corak yang sebegini. Okey. Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada elemen bentuk. Okey, elemen bentuk dia terdiri daripada yang mempunyai struktur jisim dan isi padu yang terdiri lebih daripada satu permukaan. Okey, dan dia juga bersifat 3D. Alright? Dan dia penting dalam penghasilan karya seni yang bersifat realistik. Okey, so kalau kita tengok bentuk di sini, ini dimulai dengan bentuk rupa segi 4. Ini adalah rupa segi 4. Tapi kalau saya tambah pelbagai rupa, tambah 2-3 rupa, so dia akan menghasilkan satu bentuk kotak. 3D. So kalau kita kira berapa permukaan yang ada pada kotak ni? 6. Ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5 dan bawahnya adalah 6. Okey? So kalau kita tengok macam mana kita nak lukis ayam, daripada garisan menghasilkan rupa dan juga akhir sekali dia menghasilkan bentuk. Right? Okey, seterusnya kita tengok jenis bentuk. Okey, jenis bentuk dia ada dua, iaitu bentuk maujud dan juga bentuk ilusi. Alright, bentuk maujud ni apa? Bentuk maujud ni bersifat sebenar. Okey, bersifat 3D, dapat dirasa, dapat disentuh, okey, dapat dilihat daripada pelbagai sudut. Contohnya, Eli duduk kat mana Eli? Atas apa Eli? Atas kerusi. Atas kerusi. Eli berasa tak kerusi tu? Rasa? Boleh pegang tak? Boleh. So itu adalah bentuk maujud. Okey. So kalau bentuk ilusi, okey, dia adalah bentuk yang dihasilkan melalui kemahiran penggunaan unsur seni seperti warna, garisan dan lain-lain. Dengan kata lainnya, apa saja yang kita lukis, bentuk yang kita lukis di atas satu permukaan, dia adalah bentuk ilusi. Okey. Right? Okay. Seterusnya, kita tengok elemen warna. Ini elemen yang paling penting. Okey, so kita tengok apa di warna ni. Warna adalah sesuatu objek yang lebih dikenal pasti melalui warna yang terdapat padanya. Contohnya apa? Macam mana Eli nak kenal buah apple? Kalau tak adalah apple, gambar apple ni, macam mana Eli nak kenal buah apple merah dengan apple hijau? Warna lah. Kalau Eli nak kenal apple merah? Warna merah. Warna merah. So ada tak apple colour lain? Ada warna ungu kalau ke? yang dah kuning-kuning sikit. Tapi still kita nampak merah. still kita nampak merah kan? So kalau apple hijau, dia akan Hijau. kita kenal warna hijau itu adalah apple hijau. Tak ada lagi apple colour ungu ke biru. Biru ke tak ada lagi kan? So kalau hijau, apple hijau, hijau warnanya. Okey. Alright, kita tengok pula fungsi warna. Okey, warna ni dapat menimbulkan bentuk, dia dapat mewujudkan kesan harmoni dan kontra. Okey, dia dapat memberi pelbagai pengertian estetik dan psikologi. Dia dapat menimbulkan suasana yang dikehendaki seperti tenang, ceria, damai, sayu, bersih dan sebagainya. Okey. Kenapa saya kata fungsi warna ni sangat penting dalam kehidupan kita? Tanpa kita sedar, kita menggunakan warna hari-hari. Contoh, katalah traffic light. Okay, dekat KL ni, peak hoursnya waktu bila? Pagi kan nak pergi kerja. Kalau simpang 4 tu, apa yang ada kat situ yang membantu kita? Traffic light, betul? Betul. Okay, dekat traffic light tu ada berapa warna? 3. 3 warna. So, katalah kalau 3 warna ini, kita
gantikan dengan satu warna je. Warna hitam semua. Tiang hitam, lampu hitam. Agak-agaknya apa berlaku, Eli? Accident. Accident. Berlaku kesesakan. Betul tak? So, warna traffic light ada 3 warna iaitu hijau, kuning dan juga merah. Dan setiap warna ni mempunyai maksud yang tersendiri. Dia menyampaikan mesej yang tersendiri dan kita boleh faham apa mesej tersebut. So dia membantu tak warna ni dalam kehidupan kita, Sangat Eli? membantu. Sangat membantu. Okey. So seterusnya, kita tengok jenis warna. Okey, jenis warna ada 3 kumpulan warna iaitu warna asas, warna sekunder dan juga warna tertier. Alright, apa dia warna asas? Warna asas adalah pigmen asal. Okey, tanpa campuran warna lain yang terdiri daripada warna merah, biru dan kuning. Okey, so warna sekunder pula dia adalah campuran 2 warna asas. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, merah campur biru dia menghasilkan warna ungu. Okey, biru campur kuning dia akan menghasilkan warna hijau. Kuning dan merah menghasilkan warna jingga, orange, jingga. Okey, so warna tertier pula dia adalah campuran satu warna asas dan juga satu warna sekunder. Contohnya merah campur ungu dia akan menghasilkan merah keungu-unguan. Okey, biru Merah campur belacan. hijau. Apa? Biru campur hijau dia akan menghasilkan Biru air laut. biru air laut atau biru kehijau-hijauan. Okey, so kuning campur jingga menghasilkan kuning kejingga-jinggaan. Okey, so itu adalah warna tertier. Dia ada nama-nama dia, cikgu kan? Apa dia, Eli? Nama-nama campuran tu dia ada nama-nama dia kan? So kalau namanya nak senangnya begitulah. Sebab dia ada banyak, kalau nak campuran warna ni sebenarnya dia ada beratus beribu berjuta warna. Ya, berjuta warna. So kalau kita nak ingat satu-satu terangkan satu-satu pening kepala. Okey cikgu, sebelum kita ke pembelajaran iaitu apa ni bahagian ruang, elemen rekaan, boleh kita berehat dulu cikgu? Boleh. Cikgu nak ambil nafas dulu dan bersama dengan murid-murid dalam talian pun juga. Jadi kita nak bagi adik-adik di rumah pun berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hi, my name is Putri Teacher Binti Muhammad Fazlih. To my beloved teachers, I just want to say thank you to all teachers in Mindel High School. I love you all. Thank you for teaching me. Hashtag terima kasih cikgu. Bye. DJ Sammy Productions. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih cikgu. Obrigado, profesor. Takun kunru. Arigato sensei. 请送爱感谢你的。Dan kelihatan. 老师，谢谢您。 Kita sama berusaha. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Road to Success SPM 2021 bersama Eli Arifin dan juga Cikgu Yani yang cantik ni. Okey, Cikgu. Tadi Cikgu dah terangkan tentang beberapa bahagian untuk reka bentuk grafik digital.
Dan sekarang ini kita nak sambung ke bahagian ruang pula. Ya, betul. Okey, silakan cikgu. Okey, terima kasih Eli. Okey, murid-murid kita sambung elemen rekaan yang kelima iaitu ruang. Okey, ruang ialah jarak atau kawasan di antara dua objek. Okey, perbezaan jarak di antara dua objek ini dapat mewujudkan ruang seperti sempit, luas, cetek dan dalam. Okey, kalau kita tengok dua gelas ini, jaraknya okey, macam mana Eli? Sempit ke luas? Sempit. Sempit. Okey. So, jarak menentukan Ruang. Ruang. Okey. Kalau kita tengok dua gelas ni, dia mempunyai ruang yang sempit. Okey, berbanding dengan gambar rajah di bawah, ada satu gelas saja. Macam mana ruang dia? Sempit ke luas? Luas. Siapa tak ada lah cawan dia tu. Sebab tak ada kan. Di sekeliling dia memang tak ada pun. Dia the only one. So, di sekelilingnya adalah ruang yang luas. Okey, kita tengok pula peranan ruang. Okey, apa peranan ruang ni dalam reka bentuk sesuatu paparan grafik? Apa fungsi dia? Okey, dia dapat memberi penegasan pada imej atau teks dalam sesuatu reka letak. Okey, dia dapat memberi imbangan. Okey, dia dapat menimbulkan keselesaan dan keharmonian dan juga dia dapat menimbulkan kesan perspektif. Alright, so kita tengok pula jenis ruang. Okey, jenis ruang terbahagi kepada dua, iaitu ruang fizikal dan juga ruang ilusi. Okey, apa dia ruang fizikal ni? Okey, ruang fizikal, ruang yang terdapat di sekeliling kita, Alright? So terbahagi kepada dua pula, iaitu ruang terbuka dan juga ruang tertutup. Okey, kalau ruang terbuka dia lapang dan luas. Contohnya seperti kita berada di tepi pantai. Walaupun berada di tepi pantai Eli, kenalah jaga SOP. Penjarakan sosial. Ya, betul kan? Alright, so dia macam mana pula dengan ruang tertutup? Ruang tertutup dia adalah ruang yang sempit. Macam mana tu ruang tertutup? Contohnya musim-musim COVID ni Eli, stay at home. Kan? Duduk rumah, lebih selamat. So, duduk di dalam rumah itu adalah ruang tertutup. So, ruang dalam rumah itu tak kiralah kita kat ruang tamu ke, ruang dapur ke, ruang bilik ke, itu adalah ruang tertutup. Alright? So, ruang ilusi. Okey, apa dia ruang ilusi? Ruang ilusi adalah ruang yang terdapat pada karya seni seperti catatan, cetakan dan reka bentuk grafik. Terbahagi kepada tiga juga, iaitu ruang dalam, ruang cetek dan juga ruang rata. Okey, ruang dalam tu dia kelihatan jauh dan mempunyai perspektif. Ruang cetek dia kelihatan dekat seperti potret. Okey, ruang rata dia mendata dan tiada perspektif. So cikgu tunjukkan contoh. So supaya lebih jelas apa dia ruang fizikal, ruang ilusi, apa perbezaan dia. Okay, kalau kita tengok contoh ruang fizikal, kita boleh tengok tu gambar kan, gambar pemandangan, dia luas, dia lapang. Okey? So kalau ruang tertutup dia di dalam bilik. Okey, so itu ruang tertutup. Kalau ruang ilusi, dia mempunyai ruang dalam, dia ada perspektif. Kita tengok perspektif. Kita boleh nampak jauh. Kan? Jauh. Right? So kalau ruang cetek, kita boleh nampak jarak di antara buah tersebut dia dekat. Okey, dia sempit. Okey, kalau ruang rata dia tak ada perspektif. Dia ruang mendata, dia flat. Okey, dia flat. Okey, so itu adalah contoh ruang ilusi. Alright, seterusnya okey, kita pergi pada elemen yang terakhir iaitu elemen jalinan. Okey, jalinan ialah kesan yang terdapat pada permukaan sesuatu benda. Okey, apa fungsinya? Fungsinya sebagai hiasan. Okey, kalau pereka grafik ni dia memanipulasikan jalinan ini. Contohnya dia membuat jalinan pada bahagian latar belakang grafik untuk menampakkan kesan yang dramatik, kesan yang menarik. Alright. So selain itu dia juga dapat mencipta ruang sebagai pelindung dan keselamatan. Contohnya corak tayar. Apa fungsi corak tayar? Untuk keselamatan. Kalau tak ada corak tayar, apa berlaku? Licin. Alright. Okey. So jalinan terbahagi kepada ini nak tanya anak murid tapi anak murid dah hilang. Cikgu tanya saya lah. Okey Eli, jalinan terbagi kepada berapa Eli? Dua. Pandailah Eli ni. Kan puji Eli lah. Anak murid tak ada puji Eli lah. Sebab Eli dapat menjawab dengan baik kan. Betul pula tu. Okey, jalinan terbahagi kepada dua, iaitu jalinan tampak dan juga jalinan sentuh. Okey, apa dia jalinan tampak ni? Jalinan yang dapat dilihat. Okey, tetapi tidak dapat dirasa dengan deria sentuh. Contohnya, kalau kita tengok contoh gambar ni, okey, ini gambar kain batik, betul? Kain batik kan? Boleh tak kita rasa motif bunga ni, motif daun ni, boleh tak kita rasa?
kita tak boleh rasa. Tak. Kita tak boleh rasa kan? Boleh. Kalau kita pegang pun kita cuma boleh rasa kain aja. Tapi tak boleh rasa motif tu. Sebab dia flat. Sebab dia flat. So itu adalah jalinan tampak. Oh. Cuma kita boleh melihat dengan deria penglihatan saja. Tak boleh menggunakan deria sentuh. Okey? Kalau jalinan sentuh pula, jalinan sentuh dia dapat dikesan melalui deria sentuhan. Contoh kita tengok ni buah durian ni. Okey. Sekarang ni Eli. Dah ada Tada! dah. Saya dah sediakan bodyguard cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Rindu tau. Hilang sekejap. Okey, sambung cikgu. Okey, Jalinan kita sentuh. sambung Okey, jalinan sentuh. Eli, sanggup tak sahut cabaran saya? Saya sanggup apa-apa cabaran cikgu bagi. Okey, saya nak tengok sanggup tak sanggup. Okey. Cabarannya senang je. Kita sambut baling bola. Okey, bola tak ada hal lah cikgu. Tapi bola tu kita gantikan dengan bola yang disalut dengan kulit durian. Sanggup tak Eli? Tak sanggup. Kenapa Eli tak sanggup? Berdarah tangan, duri tajam. Ya, durinya tajam. Berdarah masuk hospital Eli. Habis. Semua nanti. Kan? So, sebab apa kita boleh rasa kulit durian tu dia tajam? Kan? Dia tajam, so itu adalah deria sentuh. Kita boleh rasa dia tajam. Right? So senang je sebenarnya. Okay? Alright, so sekarang kita masuk kepada topik prinsip rekaan. Okey, dah habis dah 6 elemen rekaan tadi. So kita masuk kepada prinsip rekaan. Okey, prinsip rekaan adalah kaedah atau pengolahan unsur seni untuk menimbulkan gambaran tertentu dalam gubahan seni visual. So dia ada 7 prinsip rekaan, iaitu harmoni, keseimbangan, kontra, penegasan, kesatuan, pergerakan dan juga kepelbagaian. Sama juga macam tadi, cikgu nak bagi tips macam mana kamu nak ingat prinsip rekaan ni. Okey, kita ringkaskan ke-7 ni menjadi satu perkara yang mudah kita ingat. Apa dia? Ni 1, 2, 4. Ingat 1, 2, 4. 1 tu apa? 1H, 2P, 4K. 1H tu apa? H mewakili harmoni. Okey, 2P, apa dia 2P? Penegasan dan juga pergerakan. Alright, so 4K adalah kontra, kesatuan dan kepelbagaian. So lebih mudah untuk kita ingat prinsip rekaan. Okey? Alright, seterusnya Cikgu kalau ada soalan nak tanya murid-murid pun boleh cikgu. Okey. Alright, nanti saya akan tanya. Okey. Jaga standby. Alright. Okey, so cikgu terangkan dulu dengan keseimbangan. Okey. Keseimbangan merupakan satu keadaan yang seimbang, iaitu tidak berat sebelah atau berpadanan pada kedua-dua bahagian secara bandingan. Okey, wujud apabila adanya kesamaan dan kesepadanan daripada segi berat, saiz, bilangan atau tarikan tumpuan perhatian. Okey, dengan kata mudahnya, dia seimbang, kiri kanan sama imbang. Imbang dari segi apa? Imbang dari segi berat dia, saiz dia, bilangan dia. Alright, so itu keseimbangan. Apa ciri keseimbangan? Apa ciri keseimbangan? Dia merujuk kepada komposisi objek sama ada, simetri atau tidak simetri. Boleh juga dilihat pada susun atur, keseluruhan objek di dalam gambar sama ada formal atau tidak formal. Kita tengok contoh dia. Apa dia keseimbangan simetri? Alright, mempunyai kesamaan berat, saiz, bilangan dan jarak kiri dan kanan objek. Kalau kita tengok corak pada sayap rama-rama ni, dia mempunyai keseimbangan kiri dan kanannya sama kan? Warnanya sama, bentuknya sama, rupanya sama. Alright, tapi kalau tidak simetri, kita boleh nampak gambar rama-rama ni. Okey, sayap besar sebelah. Dia besar sebelah. Okey, betul lady Okey. Right. Okey. Cikgu nak uji kefahaman anak murid cikgu. Okey. Ini berkaitan dengan apa cikgu? Berkaitan dengan keseimbangan. Okey. Okey? Alright, dah ready ke anak-anak murid? Okey? Oh, ada saling seorang lah. Tiba-tiba tambah. Tadi tak ada. Dah datang. Ni siapa ni? Im. Dah datang dah. Syahir. Syahir. Okey. Alright. Okey. Berdasarkan raja di bawah, mana satu keseimbangan formal dan tidak formal? Okey, siapa nak cuba menjawab soalan ni? Tu. Okey, Syahir. Orang yang hilang tadi tu. Kita andas tadi. Boleh buka mic, Im? Okey. Halo. Dengar. Okey, yang mana satu Syahir? Gambar raja A keseimbangan yang formal. Okey. Gambar raja B keseimbangan yang tidak formal. Okey, betul Syahir. Walaupun kamu baru masuk tapi
Memang nampak bersedia. Boleh dapat A ni. Alright, alhamdulillah kan. Ia pergi mula sekolah tadi. Okey. Okey. Alright, betul ya Syahir? Okey. Right, tahniah. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada prinsip rekaan yang kedua iaitu harmoni. Okey, harmoni ni cikgu bagi tips. Okey, macam mana kita nak ingat harmoni ni? Senang aja. Tipsnya adalah sama. Okey. Ingat harmoni sama. Sama dari segi apa? Sama dari segi elemen rekaan. Apa dia elemen rekaan? Sama dari segi garisan, sama dari segi saiz, sama dari segi warna, sama dari segi bentuk, sama dari segi rupa. Tapi ingat ya, kalau ada satu objek yang bercanggah, okey, so dia takkan wujud lagi prinsip harmoni. So harmoni ni dia dapat menimbulkan kesan yang sempurna, yang teratur, yang seragam, yang selesa, dan dia dapat juga memberi perasaan yang tenang, alright, yang damai, yang selesa. Okey, dia dapat menimbulkan nilai-nilai yang bagus, yang baik, yang harmoni. Okey. So kalau kita tengok gambar ajar A, B, C, D ni, ni cikgu nak uji juga kefahaman. Siapa yang nak cuba terangkan? Harmoni untuk image A. Harmoni dari segi apa? Siapa nak cuba? Okey, Hanif. Okey. Rajah A harmoni dari segi warna, rajah B harmoni dari segi bentuk, dan rajah C harmoni dari segi corak. Okey. Wow. Hanif, pasti ke jawapan kamu? Ya. Confident ke? Tak nak guna talian hayat? Ada talian hayat ya? Cikgu lah talian hayat dia. Okey Hanif, jawapan kamu betul semuanya. Pandai. Bagus. Alright, tahniah So, kalau kita tengok gambar rajah A, dia mempunyai harmoni dari segi warna sebab dia menggunakan satu warna yang sekata. Kumpulan warna yang sama, hijau semuanya. Tak ada warna merah kat situ. Alright. So, kalau B kita tengok apa yang sama dekat situ? Bentuk yang sama. Okey, kalau C kita tengok apa yang sama? Rupa dia, corak dia yang sama. Okey, so itu adalah prinsip harmoni. Seterusnya kita pergi kepada prinsip kesatuan. Okey, kesatuan ialah gabungan pelbagai elemen rekaan dalam usaha melahirkan sesuatu rekaan grafik yang sempurna dan terbaik. Okey, gabungan ini selalunya menjurus kepada tema dan idea yang sama serta saling melengkapi antara satu sama lain. Okey, kalau tengok pada gambar rajah ini, okey, merdeka ni kan. Okey, apa elemen yang ada di dalam poster tersebut? Apa gabungan dia? Okay, kita tengok kat sini, dia ada rupa, dia ada bentuk, dia ada warna. So, setiap elemen yang digabungkan tu mempunyai tema yang sama. Apa tema dia? Temanya adalah tema merdeka. So, dia saling tak lengkap melengkapi, saling lengkap melengkapi untuk menyampaikan mesej tu dengan lebih jelas. Alright. Right? Cikgu, sebelum kita ke slide yang seterusnya, kita rehat dulu boleh cikgu? Boleh. Sebab saya rasa murid-murid ni pun dia macam dah tak sabar-sabar nak jawab soalan ni. Semua dah bijak-bijak dah bersedia ni, tapi kita bagi adik-adik kat rumah tu dulu rehat juga. Kita kembali selepas ini di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas, kembali di Road to Success SPM 2021 bersama Akak Eli Arifin di sini. Okey, kita sebelum sambung pembelajaran kita, Kak Eli nak pilih satu kad sempena Hari Guru 2021 yang disarankan oleh kerajaan dengan kempen #Terima Kasih Cikgu. Jadi Kak Eli pilih satu dekat sini. Sebab Kak Eli suka warna ungu dan baju hari pun ungu, cikgu pun ungu, jadi kita ambil kad warna ungu. Ini daripada adik Muhammad Jazri bin Muhammad Yusni daripada Sekolah Kebangsaan Kemahang 2. Nampak tak kad dia? Comel tak? Comel kan? Kita buka kat dalam. Ada guruku saat aku mengenal aksara, kau ajari aku menghitung angka saat aku mengerti bahasa, kau ajari aku logika. Wow, memang ini kad dia comel kan? Terima kasih kepada adik Jazri. Baiklah, kita nak sambung pembelajaran kita hari ini dengan Cikgu Yani. Okey, silakan Cikgu. Okey, baik ini. Alright, seterusnya kita akan sambung prinsip rekaan yang keempat iaitu kepelbagaian. Okey, kepelbagaian wujud hasil penggunaan pelbagai gaya, nilai estetika dan idea yang berbeza dalam sesuatu gubahan. Okey, dihasilkan melalui penggunaan elemen rekaan seperti garisan, rupa, bentuk. Alright. Okey, so kalau kita tengok karya grafik ni dia menggunakan pelbagai elemen rekaan.
Okey, ada warna, ada bentuk, ada rupa. Alright? So itu adalah kepelbagaian dan dia dapat menghasilkan satu nilai yang menarik. Poster ni kita nampak menarik. Okey, dengan adanya kepelbagaian tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada kontra. Okey, kontra ni senang je. Cikgu bagi tips. Kalau harmoni tadi, tipsnya kita ingat perkataan sama. Sama. Tapi kalau kontra, tipsnya adalah beza ataupun berbeza. Berbeza dari segi apa? Berbeza dari segi warnanya, rupanya, bentuknya, susunannya, saiznya. Alright? So itu adalah elemen kontra. Apa fungsi dia? Untuk menarik perhatian, untuk memberi fokus dan juga untuk memberi kesan pergerakan. Kalau kita tengok contoh gambar di bawah, okey, gambar panda tu kita boleh nampak perbezaan antara Kontra. mak panda dengan anak panda. dia. Perbezaan dari segi apa? Dari segi saiz. Alright, saiz maknya saiz besar, anaknya bersaiz kecil. Alright. Okey, gambar rajah kedua kita boleh nampak kontra bentuk. Kontra bentuk dan warna. Bentuk yang berbeza dan warna yang berbeza. Okey, begitu juga dengan gambar rajah yang ketiga iaitu kontra jalinan di mana kalau tengok kumbang tu dia menggunakan jalinan polka dot. Okey, bezanya dengan jalinan daun tadi. Daun tadi dia menggunakan garisan. Okey, jalinan garisan. Okey, seterusnya kita pergi kepada penegasan. Okey, penegasan wujud apabila terdapat suatu elemen rekaan yang menonjol, kontra atau ganjil dalam sesuatu gubahan. Okey, fungsinya adalah untuk menarik perhatian, memberi fokus dan mengelakkan kebosanan. Okey, alright, penegasan dapat dihasilkan melalui penggunaan elemen rekaan yang kontra atau menonjol objek yang hendak ditegaskan. Okey, tipsnya senang je Eli kalau nak mengaplikasikan penegasan ni. Penegasan ni dia adalah kembar kepada kontra. Di mana saja penegasan pergi, kontra mesti ikut. Di mana saja ada kontra, penegasan tu mesti ada. Okey. Okey. So macam mana kita nak wujudkan penegasan? Kita mesti kena gunakan kontra. Kontra apa? Kontra apa yang cikgu cakap tadi? Kontra warna, kontra saiz, kontra rupa. Okey, kontra bentuk. So kita kena enhancekan kontra ni untuk mendapatkan kesan penegasan tadi, untuk mewujudkan prinsip penegasan tadi. Okey, sebagai contoh kita tengok gambar rajah ulat tu kan. Okey, apa perkara pertama yang kita nampak? Apa perkara pertama yang kita nampak? Ulat. Apa yang menonjol di situ? Ulat. Ulat. Okey? Kita nampak ulat. So penegasannya adalah pada ulat. Alright, sebab dia adalah objek yang menonjol. Okey? Objek yang perkara pertama sekali kita nampak. Alright? So kalau kita tengok pada poster ni, okey, di mana penegasannya? Penegasannya pada teks. Okey, kenapa teks? Sebab teksnya kontra saiz. Saiznya besar dibandingkan dengan teks yang lain. So dia lebih menonjol. So itu adalah prinsip penegasan. Okey, seterusnya cikgu nak uji kefahaman. Jeng. Okey, dah bersedia ke nak murid? Okey. Siapa nak cuba jawab soalan ni? Cikgu bacakan dulu soalannya. Nyatakan di mana prinsip penegasan diaplikasikan pada rajah di bawah. Okey, rajah A dan juga rajah B. Di mana penegasan tu diaplikasikan? Okey, siapa nak cuba jawab soalan ini? Suhaila. Okey, Suhaila ni dia bijak dalam best kelas. Student. Tengok muka pun tahu best student. Okey, Suhaila. Apa jawapannya Suhaila? Dekat Raja A, penegasan dia dekat tulisan jom kembali ke sekolah. Okey. Raja B. Raja B, penegasan dia dekat bangunan sekolah tu. Okey, boleh tak Su terangkan sikit? Kenapa Su kata penegasan tu pada tulisan jom kembali ke sekolah dan pada bangunan tu? Kontra daripada segi saiz dengan warna. Pandai. Betul jawapan. Hebatlah Suhaila. Okey. A lah dia. A lah dia. Alhamdulillah. Cikgu tak susah hati dah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada prinsip pergerakan. Okey, prinsip pergerakan. Alright, apa dia prinsip pergerakan ni? Okey, elemen-elemen grafik seperti teks dan imej disusun dalam bentuk yang tertentu untuk mengarah pandangan mengikut keutamaan mesej yang hendak disampaikan. Okey, kalau kita tengok gambar rajah air terjun tu kita boleh nampak dah ada unsur pergerakan di situ. Sebab sifat semula jadinya pun dah ada pergerakan. Ada tak kita pergi air terjun, kita tengok alamak air terjun ni statiknya tak bergerak pun air ni. Keras tak? Keras. Ais ke? Kan tak ada kan. So dia memang bersifat pergerakan. Okey, kalau kita tengok poster typografi moden. Okey. Setiap perkataan tu dia seolah-olah nampak ada pergerakan. Kan ada unsur pergerakan. Macam mana dia nak hasilkan unsur pergerakan tu? Dia menggunakan elemen garisan.
Okey. So kalau kita tengok pada kulit buku di mana pergerakan tu wujud pada kulit buku ni, susunan daripada gambar rajah. Okey, susunan daripada gambar rajah ini. Okey. Dan aksi gambar rajah tersebut tu pun dah menampakkan ada unsur pergerakan. Dan warna. Yes, dan warna. Okey. Selesai sudah untuk penerangan elemen dan juga prinsip rekaan. So sekarang cikgu akan terangkan tentang teknik menjawab soalan. Contoh-contoh soalan. Okey. Kalau grafik, okey, dalam paper RGD, kertas satu dia ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Okey, bahagian A 60 markah dan bahagian B adalah 40 markah. Alright. So macam mana kita nak faham apa kehendak soalan ni? Okey. Perkara pertama yang murid-murid kena tahu dua perkara. Apa dia dua perkara tu? Perkara pertama, okey, kamu kena tahu soalan tu cerita tentang apa. Okey? Soalan tu cerita tentang apa? Dia nak apa sebenarnya? Dan yang kedua, kamu kena tahu dia minta kamu buat apa? Apa tugas kamu? Okey? So dua perkara ni kamu kena ingat Okey, perkara pertama kita tengok macam mana kita nak tahu soalan ni dia cerita tentang apa. Okey, kita tengok. Cikgu bacakan soalannya. Rajah satu menunjukkan imej yang mengaplikasikan elemen rekaan yang dilabelkan. Okey, soalan ni dia cerita tentang apa? Dia cerita tentang elemen rekaan. Apa dia elemen rekaan? Imej yang mengaplikasikan elemen rekaan. So itu kehendak, itu cerita dia. Soalan ni cerita tentang elemen rekaan. Kedua, tadi cikgu kata tadi kedua, kamu kena buat apa kan? Okey, baca ayat yang kedua, perenggan yang kedua. Lengkapkan jadual dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan. Dia minta kamu buat apa? Dia minta kamu lengkapkan jadual. Lengkapkan jadual dengan apa? Menulis A, B, C dan D. So itu tugas kamu. Okey? So untuk yang cikgu tanda ni, cikgu lebih suka panggil kata kunci. Kenal dulu apa kata kunci soalan. Right? Okey, kalau kita tengok jalinan bentuk rupa garisan. Okey. Imej tersebut mengaplikasikan elemen rekaan. Okey, dia dah labelkan A, C, D dan B. Okey, cikgu nak tanya. Siapa boleh jawab soalan ni? Nak tahu betul tak jawapan dia? Okey, Hazira. Okey, Hazira. Bagus, Hazira. Cuba jawab. Jawapannya? Jalinan C. Jalinan C. Bentuk? Bentuk E. Bentuk E. Ada E ke? Bentuk E ke? Ada E tak kat situ? Ada A, C, D dan B. E. E. E ke B ke D? Laju sikit Azira, laju sikit. Okey, rupa? Rupa D. B. Okey. Garisan? D. Aha. Garisan A. Garisan A. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, A, C, B, D dan A. Okey, bentuk tadi bukan E ya Azira, B. Okey. Saya rasa dia sebut B tapi kita tak dengar jelas ya sangat. Saya rasa. Okey, okey. So, okey. Jawapannya adalah C, B, D dan Betul A lah jawapan dia. Betul. Betul jawapan. Lah, hebat Betul Azira. jawapan Okey, kalau kita nak macam mana kita nak kenal pasti betul tak jawapan kita ni? Okey, kita tengok jalinan tadi Azira kata C kan? Okey, C. Okey, kita tengok dekat C ni. Kita kena analisis gambar rajah ni. Okey, jalinan tadi apa? Jalinan tadi adalah corak yang berulang-ulang. Kan? So kita tengok ada corak tak? Ada corak tak? Apa corak yang digunakan? Coraknya adalah corak garisan kan? Dia menggunakan elemen garisan dan dia berulang-ulang. Okey, so itu adalah jalinan, maknanya betul jawapan dia. Okey, so tengok pula bentuk. Okey, bentuk apa dia bentuk tadi? Bentuk tadi dia lebih daripada satu permukaan dan dia bersifat 3D. So kita carilah antara A, C, D, B, yang mana satu bentuk? Yang mana satu ada sifat bentuk? So kita tengok B. Oh, B ni ada lebih daripada satu permukaan. Betul lah tu. So betul jawapannya. Okey, so D rupa. Kat mana D rupa? Okey, dekat lingkaran manusia tu kan. Kita tengok, oh okey, rupa satu permukaan yang rata. Okey, dia lingkaran berbentuk 2D. Right, kita tak nampak ada mata, mulut, hidung, flat. Maka rupa adalah betul. Okey, so garisan yang terakhir, garisan adalah sambungan daripada satu titik ke titik yang lain. Kita tengok, ini betul tak garisan? Ada sambungan titik ke titik yang lain. Kan, dia terputus, betul tak kat tengah-tengah ni? So ada
resign. So maknanya jawapannya adalah betul. Okey. So itu cara macam mana kita nak kenal pasti jawapan kita tu betul ataupun salah. Alright. Okey. Contoh soalan yang kedua. Okey, jadual 1 merupakan penyataan ruang ilusi. Okey. Back balik tu tadi. Apa tips yang cikgu bagi tadi? Kamu kena tahu soalan tu dia cerita tentang apa. Kalau soalan ni dia cerita tentang apa? Dia cerita tentang ruang ilusi. So dia bagi jadual. Ada ruang dalam dan juga ruang cetek. Okey, so soalan seterusnya. Perenggan yang seterusnya. Padankan imej pada rajah 2 dengan menulis semula penyataan ruang ilusi di ruang yang disediakan. Okey, ini dia minta kamu buat apa? Minta kamu buat apa? Okey, dia minta kamu padankan imej. Okey, padankan macam mana? Dengan menulis semula penyataan ruang ilusi. So, bagilah jawapannya. Okey, siapa nak bagi jawapan? Siapa nak cuba bagi jawapan? Iza. Okey, Iza. Apa jawapan Iza? Gambar pertama, ruang dalam. Ruang dalam, okey. Gambar kedua, ruang dalam. Gambar ketiga, ruang cetek. Gambar keempat, Ruang cetek. keempat, Ruang cetek juga. Okey, so kita tengok jawapan. Betul tak jawapan Izzah ni? Oh, betul lah Izzah. Hebatlah dia, pandai lah. Aduh, hai senangnya hati cikgu. Kan betul semua jawapan dia. Alright. So ruang dalam, ruang cetek dan juga ruang cetek. So macam ni kita nak kenal pasti, kita tengok ruang dalam dia mesti kena ada unsur perspektif. Dia nampak jauh. Kalau ruang cetek, ruang tu sempit dekat. Okey? Alright. Okey, seterusnya okey kita tengok contoh soalan rajah 3 pula. Okey, rajah 3 merupakan satu karakter superhero yang mengaplikasikan prinsip rekaan. Berdasarkan rajah 3, tandakan right bagi penyataan prinsip rekaan yang betul dan X yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Sama juga, soalan ni minta apa, cerita tentang apa, dia cerita tentang prinsip rekaan. Okey, so dia minta kamu buat apa? Dia minta kamu tandakan right prinsip rekaan yang betul dan X tidak berkaitan. Okey? So kita tengok apa pernyataan prinsip rekaan dia. Keseimbangan formal pada karakter, penegasan tekstur pada lengan karakter, kontra pada bahagian yang dihitamkan, pergerakan pada keseluruhan rekaan karakter. Ada tak yang nak menjawab soalan ni? Cepat sikit. Okey. Syahir. Apa jawapan dia, Syahir? Jawapan dia right, angka, right. Okey, betul, salah, betul. Kita tengok jawapan dia betul tak? Betul. Wow, pandainya dia. 100%. Okey. Alright, so betul. Macam mana kita nak kenal pasti soalan ni? Jawapan ni adalah betul ataupun salah? Okay, kita tengok pula kata kunci pada setiap pernyataan prinsip rekaan ni. Keseimbangan formal pada karakter. Dia tanya pasal apa? Prinsip rekaan apa? Prinsip keseimbangan formal. Pada apa? Pada karakter. Kita buat analisis pada gambar rajah ni. Karakter ni ada mempunyai keseimbangan formal tak? Okey, kalau ada jawapannya betul. Alright. Cikgu, sebenarnya kan kita nak dengar lagi banyak penjelasan daripada cikgu tentang rekaan grafik ni kan. Tetapi masa mencemburi kita, bak kata producer kita. Jadi kita terpaksa orang kata dapat kongsikan sampai di sini saja. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Yani. Okey, sama-sama Edi. Dan juga murid-murid dalam talian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Syahriman Perak. Harapnya segala info dan ilmu yang dikongsikan oleh cikgu dan tips yang diberikan oleh Cikgu Yani dapat manfaat kepada calon-calon SPM 2021 terutamanya. Jadi kita nak ucapkan semoga maju jaya kepada calon SPM kita dan apa-apa pun kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye. Semua lambai-lambai. Didik TV KPM. Saya Ramizatun binti Ramli, ibu kepada Nurul Izzah Maryam binti Muhammad Nazri, pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Syahriman, Ruas Perak. Anak saya meminati subjek reka bentuk grafik digital ini kerana ia adalah salah satu cabang seni yang benar-benar mencabar. Jadi saya amat-amat berharap beliau akan berjaya di dalam peperiksaan SPM yang akan dihadapinya nanti. InsyaAllah.
Assalamualaikum, saya Zuriani, ibu kepada Nur Hazira binti Azhar yang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Syariman. Saya harap bidang grafik yang anak saya ambil ini akan memberi lebih meluas dalam bidang ni. Bidang grafik ni meluas. Semoga dapat lebih kreatif lah. Doa saya SPM ni boleh mencapai target lah.